Seluruh Malaysia tuan-tuan, UMNO bertanding 119 kursi. Sahabat kita MCA bertanding 44 kursi saja tuan-tuan. Ini jauh lebih kecil berbanding dengan DAP. Itu sebabnya ada setengah-setengah berpandangan, kenapa kawasan itu tak letak calon daripada UMNO? Kenapa kawasan ini tidak letak calon daripada MIC? Kenapa kawasan itu tidak letak calon daripada MCA? Ada tempat UMNO nak jadi calon, ada tempat MCA nak jadi calon, MIC juga nak jadi calon. Namun tuan-tuan, ianya hak sesiapa juga untuk minta jadi calon, untuk lobby jadi calon, untuk bekerja kuat menunjukkan parti dia lebih baik jika bertanding di sesuatu tempat. Namun saudara, parti perlu ada disiplin. Bila parti sudah membuat keputusan, bila kepimpinan parti sudah membuat keputusan, kita harus patuh, kita harus taat, dan kita harus berikan sokongan sehabis baik dalam memenangkan calon-calon parti kita. Kawasan ni tuan-tuan, penduduk dia antara yang paling ramai kat Malaysia tuan-tuan. 300,000 lebih pengundi. Tempat saya di Seri Gading baru 79,000 orang pengundi tuan-tuan. Seorang je ahli parlimen. Dan tempat tuan-tuan ini, masyarakat Cina pun ada lebih kurang 100,000 lebih. Orang Melayu pun boleh tahan ramai juga tuan-tuan. Masyarakat India pun agak tinggi. Dan di Bangi ini kita pilih calon daripada MCA. Ada hasutan cuba dilakukan oleh DAP yang selama hari ini kita tahu mereka hidup dengan memainkan sentimen perkauman. Betul tak betul? Dia nak pastikan bahawa orang Melayu tidak mengundi calon daripada MCA ini tuan-tuan. Maka dia letak calon daripada DAP. Dia letak anak kepada Tan Sri Johan Jaafar, iaitu siapa nama dia? Shahrizan Johan. Seorang peguam sama macam Datuk Ho, saudara. Cuma bezanya tuan-tuan, inilah antara Melayu yang lupa dia tu Melayu. Sanggup bersekongkol dengan sebuah parti yang tidak pernah mengiktiraf bangsa Melayu tuan-tuan. Saudara, kita kena ingat, kita pernah dipukul teruk pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, masyarakat Tionghoa pada ketika itu begitu yakin mereka akan dapat kelebihan sekiranya DAP memerintah Malaysia, sekiranya Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Pada ketika itu tuan-tuan, mereka bersatu hati. Mereka pulang daripada seluruh pelosok tanah air untuk menyingkirkan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan, 97% masyarakat Tionghoa ketika itu mengundi Pakatan Harapan. Tetapi saudara, sedar tidak sedar, ada 3% rakyat Malaysia yang masih setia bersama kita daripada masyarakat Tionghoa. Tuan-tuan, mereka inilah kawan-kawan kita di dalam MCA tuan-tuan. Mereka inilah yang tetap setia walaupun masyarakat Tionghoa yang lain memberi peluang, memberikan cubaan untuk mengangkat Anwar Ibrahim, mengangkat Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Tetapi MCA berdiri teguh bersama kita, cuba mengembalikan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Bila tewas, ada kita lihat MCA meninggalkan kita seperti mana gerakan meninggalkan kita ada? Tak ada. Mereka kekal setia bersama dengan kita. Daripada merdeka, semenjak kemerdekaan itu tuan-tuan, kita tuntut secara bersama. Pada ketika itu Tuanku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan bersama-sama ke London untuk menuntut kemerdekaan. Sehingga ke hari ini mereka bersama dengan kita
mereka tidak seperti gerakan bila kita kalah, mereka meninggalkan kita. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi hari ini tuan-tuan, kita kena setidak-tidaknya menghargai pengorbanan mereka, walaupun pada tahun 2018 ramai yang nak tolak kita. Mereka tetap kekal setia bersama kita. Dan hari ini tuan-tuan ada peluang untuk pastikan bahawa jasa baik mereka kita balas, kerana sekiranya tuan-tuan memberikan undi kepada Melayu bernama Shahrizan ini tuan-tuan, maka tuan-tuan akan mengangkat pemimpin bernama Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan jika Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan mengikut telunjuk DAP tuan-tuan. Ini jangan lupa. Tetapi hari ini, walaupun di Bangi ini kita memberikan undi kita kepada calon MCA, jangan lupa tuan-tuan, satu kerusi dimenangi oleh Datuk Ho, maka beliau akan memberikan satu undi untuk seorang pemimpin, orang Islam, orang Melayu, presiden ataupun pengurusi ataupun wakil daripada UMNO untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu sebabnya saudara, kita kena tolak politik resis yang cuba dilakukan oleh DAP ini. Mereka cuba letak di kawasan ini, saudara, pengundi Cina begitu tinggi, 38%. Pengundi Melayu 48%. Sekali 50. Tuan-tuan, kalau kita orang Melayu berbelah bagi, tidak solid memberikan undi kepada sahabat kita Datuk Ho, katakanlah pilihan raya ni tuan-tuan, ada lagi orang yang masih mengamalkan sikap seperti mana tahun 2018. Mereka kata siapa pun jadi Perdana Menteri, hidup kami sama. Maka ada yang bagi undi kepada BN, ada yang bagi undi kepada Pakatan Harapan, tetapi ada juga yang tak sampai nak undi, tak sampai hati nak undi Pakatan Harapan, masih marah dengan BN, dia ambil jalan tengah, dia bagi undi pada PAS. Hari ini sudah ada orang tengah. Kita ada GTA, kita ada Perikatan Nasional. Ada di antara kita akan buat kesilapan yang sama, bagi undi kepada GTA ataupun Perikatan Nasional. Akibatnya tuan-tuan, katalah pada pilihan raya umum yang akan datang ini, saudara, katakanlah saudara, kita memenangi hanya 111 kerusi. Dan satu kerusi yang kita tak cukup untuk membentuk kerajaan ini. Kalau adalah katalah ada 2-3 buah keluarga yang sepatutnya mengundi Barisan Nasional, disebabkan mereka marah tidak diberikan orang Melayu menjadi calon di Bangi ini, mereka pun mengundi Pakatan Harapan ataupun mengundi PAS ataupun Perikatan Nasional. Akibat daripada undi berbelah bagi ini, maka kita tewas di Bangi. Hanya kurang satu kursi untuk membentuk kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, tuan-tuan. Kalau ini berlaku, saudara, kita menangis air mata darah sekalipun dah tak berguna. Peluang kita untuk menyelamatkan negara ini sudah pasti tidak mungkin dapat kita kecapi, saudara. Tuan-tuan, kenapa tema kita kali ini kita namakan tema kita kestabilan demi kemakmuran? Kerana selama hari ini, bila kita kalah 2018, tuan-tuan, 61 tahun kita memerintah Malaysia, rakyat boleh hidup aman, damai, sejahtera. Betul tak betul? Orang Melayu boleh cari makan, orang India boleh cari makan, orang Cina boleh cari makan, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, Murut, semua rakyat Malaysia boleh cari makan. Semua rakyat Malaysia hidup dengan penuh harmoni. Tetapi malangnya, saudara, bila kalah, tuan-tuan, kita lihat hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan hancur, sehingga kan aset tabung haji, aset orang Melayu ni, tuan-tuan,
diletakkan di bawah jagaan pemimpin-pemimpin yang cenderung kepada Lim Guan Eng dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Tak pernah kita lihat bahasa Malaysia dipersenda, sampaikan ada yang menjadi menteri buat sidang media dan press conference juga menggunakan bahasa lain. Dan kita tak pernah lihat, tak pernah berlaku rasa hormat kepada kebawah duli Sultan dan Raja-Raja Melayu begitu buruk, begitu parah, sehingga kan kebawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 akhirnya mengambil keputusan tak sanggup nak meneruskan jawatan yang di-Pertuan Agong. Baru 2 tahun menjadi agung, baginda pun meletak jawatan, tuan-tuan. Bukan setakat pelabur lagi, dengan agung pun lari, tuan-tuan, meninggalkan jawatan yang di-Pertuan Agong. Ini semua berlaku zaman Pakatan Harapan memerintah. Betul tak betul, tuan-tuan? Kenapa orang India, orang Cina begitu yakin, dan ada orang Melayu 25% yakin bahawa mereka boleh hidup lebih baik di bawah kerajaan Pakatan Harapan? Pertamanya, mereka percaya dengan janji-janji yang dikemukakan dalam manifesto Pakatan Harapan. Hari semalam, tuan-tuan, Perikatan Nasional ni saudara samalah macam Pakatan Harapan. Sebab di dalam Perikatan Nasional ada Muhyiddin Yassin, bekas Menteri Dalam Negeri zaman Pakatan Harapan. Di dalam Perikatan Nasional ada Azmin Ali, juga merupakan bekas Menteri Ekonomi zaman Pakatan Harapan. Di dalam itu ada Saifuddin Abdullah, ada ramai lagi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, tuan-tuan. Jadi sama saja, sama ada Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, ianya umpama PH 0.1 dan Perikatan Nasional PH 0.2. Tuan-tuan, apa yang mereka janjikan tahun 2018, daripada 60 janji yang mereka janjikan, hanya satu, tuan-tuan, yang mereka benar-benar telah berjaya tunaikan. Apa dia, tuan-tuan? Hapuskan GST. Dan yang inilah, tuan-tuan, yang telah menyebabkan negara ini musnah. Saya nak beritahu, tuan-tuan, dulu dimomokkan GST ni kononnya buruh. Sebenarnya yang takut dengan GST sesetara ialah mereka-mereka yang melarikan diri daripada cukai. Orang yang sebelum ini buat perniagaan secara haram, secara gelap. Lebih 30%, tuan-tuan, perniagaan di pasaran gelap. Mereka telah masuk, declare dan membayar cukai GST. Kerana mereka tahu bila mereka bayar cukai GST, cukai itu boleh diklaim balik. Bila dia kenakan, dia beli barang, dia bayar cukai input. Bila dia jual balik barang, dia kenakan cukai output. Dia boleh claim balik. Jadi orang yang meniaga secara betul, dia tak perlu bimbang. Yang bimbang, tuan-tuan, ialah orang yang tak boleh menipu. Kenapa? Kerana dulu ada yang meniaga 10 juta revenue setahun, tetapi dia declare dengan Jabat Lembaga Hasil Dalam Negeri cuma 1 juta. Tak ada siapa yang tahu, kerana kita tidak cukup kaki tangan lembaga hasil untuk memeriksa, memantau setiap perniagaan di bumi Malaysia ini, tuan-tuan. Tetapi bila kita ada GST, ianya self policy, ianya menyebabkan, tuan-tuan, orang tidak boleh lari daripada membayar cukai, tidak boleh menipu pendapatan sebenarnya. Dan ianya telah menyebabkan, sepatutnya saudara, kalau diberikan masa untuk GST stabil, ianya akan menyebabkan cukai berganda hilang, cukai bertindih hilang, dan rakyat akan menikmati barang lebih murah daripada sepatutnya. Kecuali barang-barang yang sebelum itu tidak ada cukai, jualan, tuan-tuan. Saudara, bukti yang paling jelas bahawa GST itu baik untuk negara, tidak baik untuk setengah-setengah orang yang melarikan diri daripada cukai, ialah perbezaan cukai, kutipan cukai antara SST dan GST. 2014, tahun terakhir kita kutip cukai SST, kita hanya berjaya mengutip 18 bilion ringgit saja, tuan-tuan.
Tetapi 2017, sebelum pembangkang mengambil alih kerajaan 2018, kita berjaya kutip 44.3 bilion. Tuan-tuan, ini bukan satu jumlah yang kecil. 26.3 bilion beza dia. Dan setiap tahun, tuan-tuan, 2016 beza dengan 2017 3.9 bilion. Kalau dilaksanakan 2018 mungkin jadi 4.5 bilion perbezaannya. Dan ini menunjukkan, tuan-tuan, akibat daripada tindakan bodoh Pakatan Harapan, kita telah kehilangan saudara. Kita kehilangan lebih daripada 30 bilion setahun perbezaan cukai ini. Itu sebab bila mereka memerintah, mereka tidak ada pendapatan tetap. Bila mereka tidak ada pendapatan tetap, apa yang mereka mampu buat tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, ialah menjual aset-aset negara dan meminjam duit daripada negara-negara jiran. Mula-mula Mahathir berkuasa, dia pergi ke Jepun, tuan-tuan. Dia cuba nak pinjam duit daripada Jepun. Tapi malangnya bila Jepun bertanya, apa pendapatan tetap yang kamu ada untuk kamu sandarkan bagi mendapatkan pinjaman daripada kami? Jepun tanya, kamu ada GST? Mahathir tersipu-sipu nak jawab, tuan-tuan, sebab dia baru saja menghapuskan GST. Akhirnya, bila tak boleh pinjam, tuan-tuan, dia gunakan kaedah menerbitkan bond. Maka diterbitkanlah Samurai Bond. Kemudian dia pergi ke China, dia terbitkan Panda Bond dan macam-macam bond, tuan-tuan. Nasib baiklah dia tak buat filem James Bond. Inilah Mahathir. Dia tak tahu nak buat apa. Yang dia tahu, dia pinjam duit